Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu persatu tindakan yang tak masuk akal mulai terdedah selepas himpunan turun Anwar. Tindakan mereka yang terlalu bencikan keamanan dan juga coba menghasut rakyat terus membenci Anwar makan diri. Hari ini kita bercakap lagi tentang tindakan Fadli Syari, ahli parlimen daripada PAS yang menghina. Tindakan Anwar Ibrahim menjadi orang tengah, kebetulan pula sebagai pengerusi ASEAN di dalam mententramkan dan juga mendamaikan dua buah negara, yaitu Thailand dan juga Kamboja. Daripada Fatih Aris, saya tidak fikir YB ini faham permasalahan yang timbul daripada perlambangan yang disebar di Facebooknya. Beliau mungkin mahu memperkecil musuh politik partinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga terlupa isu ini bukan isu tempatan. Dengan berhujah, beliau tidak perlu memohon maaf kerana isu itu sudah diadu kepada polis. Beliau sekali lagi terkeliru. Biar saya cuba jelaskan. Kita hurai satu persatu. Peribadi lawan jawatan Ketua Penerangan PAS. Kedua, orang lekehkan daripada Pasir Mas lawan ahli parlimen Pasir Mas Pembangkang. Ketiga, Malaysia menentang dua jiran ASEAN. Keempat, Anwar sebagai Presiden PKR menentang Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia, kebetulan pengerusi ASEAN. Kelima, adab di Facebook bertentangan dengan laporan polis. Keenam, muat naik beberapa hari sebelum gencatan menentang padam imej beberapa jam selepas gencatan. Ceritanya mudah, YB. Bayangkan imej 3 haiwan itu tersebar dalam kalangan rakyat, pegawai dan pimpinan politik Thailand dan juga Kamboja. YB pikir mereka akan ketawakan si monyet yang cuba mendamaikan, atau mereka rasa terhina dengan imej kambing dan biri-biri. Bayangkan mereka tahu YB ini seorang pemimpin parti penting dalam parti Islam. Apakah tanggapan mereka pada parti YB? Apakah mereka akan puji keberanian YB mengkritik pemimpin negara sendiri? Atau mereka rasa tersinggung atas pelembangan itu? Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda dengan tanda pagar "Kami benci kebodohan". Sekian, saya akan kongsikan dengan anda sekalian. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh dan tidak lagi kuat serta tidak bijaksana melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita itu ialah sekumpulan tentera yang menjaga dan melindungi tubuh badan kita. Sekumpulan tentera yang menjaga dan melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Ia juga adalah seperti seorang doktor yang merawat penyakit daripada dalam tubuh badan kita, lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan lemah, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit. Tapi apabila terapi imun Transfer Factor ini mendidik dan merangsang imun badan kita, kita jadi kuat dan sehat. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Dan ini adalah produk penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dipersetujui dan berakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan juga lulus KKM. Dapatkannya sekarang. Mungkin ini adalah jawapan doa yang anda doakan selama ini yang dihantar oleh Tuhan. Saudara, kita teruskan ulasan kali ini. YB, tragedi ini konflik bersempadan atau bersenjata di sempadan. Tiada siapa yang gembira dan bertepuk tangan. Ia mendatangkan malapetaka pada rakyat terbanyak dan mereka berharap pemimpin segera berdamai. Perselisihan ini bukan isu perselisihan wayang kulit atau kuda kepang datang dari Indonesia atau Malaysia, atau perang di media sosial
isu nasi goreng berasal dari Singapura ataupun Malaysia. Malah, dalam isu budaya sekecil itu, seseorang ahli parlimen dan pemimpin parti mesti cermat dan sensitif. YB tidak boleh melihat diri sendiri sebagai seorang biasa yang melepak di pasar Pasir Mas. YB mewakili nama baik parti dan mewakili nama baik Parlimen Malaysia. Di atas pertimbangan ini sahaja sudah cukup untuk YB mohon maaf. Lagipun, YB sudah padam coretan Facebook awal malam tadi. Apa makna tarik balik coretan itu tanpa mohon maaf dan penjelasan sewajarnya? Jangan kelirukan permohonan maaf dengan siasatan polis. Siasatan polis satu hal, permohonan maaf satu hal yang lain. Maaf itu menunjukkan kilap bahawa YB tersasul letak imej tersebut. Maaf itu akan melunakkan sebahagian hati YB. Boleh menaikkan imej parti YB kalaupun nama YB sudah sedikit tercalar. Jangan takut dicela musuh-musuh YB. Mereka akan tetap kecam YB walau bagaimana baik YB cuba rasionalkan. Saya nampak dalam kes ini, YB banyak kali terkeliru. Misalnya seperti 6 poin yang saya senaraikan. YB keliru tentang siapa Anwar, poin keempat, atau apa peranan Perdana Menteri, poin yang ketiga. Malah, saya nampak YB keliru siapa sebenarnya diri YB, poin 1 dan 2. Poin 5 dan 6 menunjukkan lagi kekeliruan tersebut. Saya faham kemarahan YB terhadap Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, PKR atau Pakatan Harapan. Ramai di media sosial ini geram dan meluat, sama ada berasas atau tidak. Tetapi sebahagian besar persoalan itu isu tempatan. Sekarang isu antarabangsa atau isu serantau. Jadi, sebagai ahli parlimen kepada sebuah parti pembangkang yang kuat dan wibawa, perangai YB ini memberi imej negatif kepada parti dan negara. Setakat itulah sahaja nasihat saya untuk YB. Saya faham memang ramai pembenci Anwar mahu malah berdoa agar beliau gagal. Gagal urus ekonomi, gagal tarik masuk pelaburan, gagal majukan ASEAN atau gagal damaikan konflik serantau. Tapi kena ingat baik-baik. Gagalnya beliau sebagai Perdana Menteri tidak sama gagalnya beliau sebagai Presiden PKR. Gagalnya Anwar sebagai Perdana Menteri bermakna gagalnya kita semua. Jadi, kita perlu rasional dan tahu meletakkan sesuatu biar kena tempatnya, biar cerdas. Kata hantaran dalam Facebook oleh Fatih Aris Omar. Saudara, hari ini kita juga telah mendapat berita bahawa Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS, telah pun menyatakan beliau tidak akan mohon maaf. Beliau enggan mohon maaf berkait dengan isu kambing, biri-biri dan monyet. Beliau memberikan penegasan, saya menyerahkan kepada polis sebab sudah ada laporan, saya tidak berhasrat minta maaf. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jom, aku nak cerita kali ini, siapa yang kata kerajaan Madani ini gagal. Saya nak sekolahkan mereka bahawa kerajaan yang ada sekarang ini bukan kerajaan yang gagal. Kalau kau pernah dengar bahawa kerajaan Madani ini kononnya gagal, kau sedang ditipu hidup-hidup. Hari ini sekali lagi kita diberitahu melalui laporan yang sangat berfakta, melalui laporan yang disahkan dan sahih bahawa kini kerajaan Madani berjaya melangkah satu tangga lagi, mencipta satu sejarah lagi apabila kita telah berjaya memindah Akta Perikanan Laut Selamat Makanan Terjamin. Kalau kau pernah dengar kerajaan ini konon dimomokkan sebagai kerajaan yang gagal, itu satu penipuan hidup-hidup. Anda ditipu hidup-hidup. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah Malaysia boleh terus menjamin makanan?
terus menjamin makanan laut segar kepada rakyat jika laut negara terus dicerobohi. Itulah persoalan yang sentiasa bermain di fikiran, bukan sahaja kepada para pemikir tetapi juga melibatkan anggota pentadbiran kerajaan. Madani yang diwujudkan 3 tahun lalu menumpukan usaha ke arah mereformasi struktur dan institusi dalam negara ke arah menjadikan Malaysia lebih baik dan pantas bergerak. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita dididik menjadi sangat bijaksana, kuat, lalu berjaya mempertahankan badan kita daripada dalam. Imun badan kita itu seperti sekumpulan tentera dan seorang doktor yang merawat dan melawan penyakit di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak mampu melawan penyakit lagi. Lalu apa terjadi? Kita sukar sembuh daripada penyakit, kita kena penyakit lalu kita menderita dengan penyakit itu. Tetapi dengan terapi imun ini, imun badan kita dididik menjadi bijaksana dan kuat semula. Apabila itu berlaku, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Daripada penyakit yang paling kecil kepada penyakit yang paling parah, kita sembuh. Dapatkan produk Transofector yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, ini produk yang lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Jangan abaikannya. Kalau kau sudah lama berdoa untuk kesembuhan dan perubahan kesehatan serta kekuatan imun, dapatkannya sekarang. Mungkin ini jawaban yang Tuhan berikan kepada anda. Saudara, apa yang lebih penting ialah industri makanan termasuk perihal kelautan dan nelayan terlibat sama dalam diperkasakan semula melalui pelbagai usaha. Malaysia mengalami kerugian ratusan juta ringgit setiap tahun disebabkan oleh kecurian hasil laut seperti ikan kepada nelayan asing. Justru Akta Perikanan yang digubal sejak 1985 dipindah oleh kerajaan hari ini bagi menutup kolompangan yang berlaku atau wujud atas faktor perubahan semasa dan keadaan yang lebih realistik. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali. Akta Perikanan 1985 adalah akta persekutuan Malaysia yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan perikanan negara, termasuk pemeliharaan dan pemajuan penangkapan ikan serta perikanan di perairan Malaysia. Antara tujuan akta ini digubal adalah untuk memelihara dan memajukan sektor perikanan, mengawal selia perikanan di perairan, melindungi mamalia aquatik dan penyu, serta mewujudkan taman laut dan reserve laut. Sejak penggubalannya, akta ini mengalami beberapa kali pindaan mengikut arus masa. Terkini, beberapa cabaran semasa yang menghambat kerajaan melalui kepimpinan Datuk Seri Muhammad Sabu di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan membuat pindaan kepada akta tersebut agar kekal berfungsi menangani permasalahan yang berbangkit. Justru antara cabaran yang semakin kuat dihadapi adalah aktiviti penangkapan haram serta penangkapan yang tidak dilaporkan dan dikawal. Selain itu, pencerobohan nelayan asing serta penggunaan alat tangkap yang merosakkan habitat laut menjadi asas kepada pindaan akta ini. Lebih utama, kelemahan yang wujud atas akta ini memberikan kesan kepada sumber laut serta keterjaminan makanan laut. Dengan akta yang lebih kemas dan penguatkuasaan yang telus, kita mampu pastikan laut kekal subur, nelayan terus sejahtera dan rakyat tidak putus sebekalan makanan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Fadli sehari dikecam teruk, ada yang tuntut letak jawatan Ahli Parlimen Pasir Mas. Bagi saya,
Tindakan memohon maaf itu yang kita tunggu-tunggu. Tetapi Fadli Zahari telah pun menyatakan dalam ruangan Malaysia kini, dia kata dia tiada keperluan untuk mohon maaf. Lagipun laporan polis sudah dibuat katanya. Dia bertindak seolah-olah dia pula menjadi mangsa. Mangsa terhadap perbuatan kurang cerdik yang dibuatnya sendiri. Inilah perbuatan yang kadang-kadang kita fikir perbuatan betul-betul tidak senonoh. Bayangkan sudah buat sesuatu yang memalukan negara, sudah buat sesuatu yang membuatkan ramai orang marah, sudah buat sesuatu yang memalukan bukan sekadar negara tetapi negara luar kerana perlambangan binatang terhadap dua buah negara yang sedang bergolak, Thailand dan Kamboja. Kini beliau pula bertindak seperti jadi mangsa. Sudah buat jahat, sudah buat perkara licik, kini dia pula buat seperti dia yang jadi mangsa. Bayangkanlah, bukankah itu sesuatu perkara yang benar-benar tak logik diterima akal? Itu sebabnya ramai yang mencadangkan supaya Fadli Zahari, Ketua Penerangan PAS ini segera letak jawatan. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda setuju dia patut untuk letak jawatan? Jika Anda setuju, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar letak jawatan. Ahli Parlimen PAS, Pasir Mas, Ahli Fadli Ahmad Ahli Zahari dikecam teruk gara-gara membuat naik hantaran dan gambar satira menampilkan figur hakim di hadapan biri-biri dan kambing yang berebutkan pisang. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah dan tidak kuat serta jadi bodoh. Apabila imun badan kita lemah dan jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Daripada penyakit yang kecil sampai penyakit yang besar. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, berilah nama apapun penyakit, kita akan sembuh. Dari dalam tubuh badan kita, dirawat daripada dalam tubuh badan kita karena imun badan kita itu ialah sepasukan tentera yang melawan penyakit dalam tubuh badan kita dan menghapuskan akar penyakit itu. Mereka juga seperti seorang dokter yang merawat scan penyakit kita daripada dalam. Apabila imun badan kita bertindak menghapuskan akar penyakit, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon yang tertera. Jangan kau tangguh-tangguh lagi. Ini mungkin jawapan yang Tuhan berikan kepada Anda, jalan penyelesaian masalah kesehatan Anda. Dapatkannya sekarang melalui nombor telepon yang tertera. Produk ini lulus KKM diperakui dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia dan juga halal. Saudara, ketika mesyuarat khas dipengerusikan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, menyaksikan Thailand dan Kamboja bersetuju untuk gencatan senjata serta-merta tanpa syarat. Kecaman terhadap Ahmad Fadli membanjiri media sosial. Reaksi tidak puas hati orang ramai itu termasuk tuntutan supaya Ahmad Fadli meletak jawatan sebagai ahli Parlimen Pasir Mas. Aktivis keadilan rakyat Fairul Al-Aqas berkata, tindakan Ketua Penerangan PAS Pusat berkenan sangat biadab, kebudak-budakan dan langsung tiada empati terhadap apa yang berlaku jika perang Thailand Kamboja itu berterusan. Saya mengecam politik sempit dan kolot PAS ini. Walaupun satu-satu perjanjian damai itu tidak semestinya berjaya, sebagai seorang manusia yang berakal, sepatutnya Fadli Zahari menyokong segala usaha ke arah perjanjian damai, tegas beliau. Selain karikatur satira 3 ekor haiwan itu, Fadli turut memuat naik tangkap layar laporan berita Bangkok Post pada 25 Julai lalu bertajuk Thailand Reject Mediation in Cambodia Conflict Open to Bilateral Talk. Mulas lanjut, Fairul menegaskan tindakan Fadli meletakkan Malaysia khususnya Perdana Menteri sebagai monyet manakala Thailand dan Kamboja sebagai kambing dan biri-biri juga satu kebiadaban yang boleh mengundang masalah hubungan diplomatik negara ASEAN. Tidak sukar untuk menentukan niat Fadli Zahari dalam status ini yang merujuk tawaran perbincangan damai oleh Malaysia sebagai monyet.
Fadli Sari juga merujuk Thailand dan Kamboja sebagai kambing dan biri-biri. Fadli Sari gagal menyerlahkan beliau sebagai mewakili parti Islam yang menyeru kepada perdamaian dan wakil Kelantan yang tinggi akhlaknya. Saya dengan ini menyeru supaya Fadli Sari meletak jawatan segera sebagai ahli Parlimen Pasir Mas dan Ketua Penerangan PAS atau atas tindakan yang memalukan ini, tegas Fairul lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.